Salam sejahtera Malaysia. Selepas CEO KFA ditahan, Sanusi anggap ada pihak dengki. Aduh, janganlah perbetulkan yang salah. Jangan kasih betul kalau itu salah. Salah tetap salah. Ini di Harapan Daily, 6 Januari. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, menganggap terdapat pihak yang iri hati dan dengki selepas Persatuan Bola Sepak Kedah KFA mula dapat membiayai keperluan semasa pasukan. Dia yang juga Presiden KFA berkata, sewaktu pasukan itu nazak dengan hutang puluhan juta ringgit, tidak ada siapa yang peduli. Dia kata gaji pemain dan bayaran kepada badan berkanun terhutang puluhan juta, tak ada siapa peduli. Bila kita mula selesaikan sedikit demi sedikit, di samping membiayai keperluan semasa pasukan, ada pihak iri hati dan dengki. Kenapa pasukan yang lain tak perlu pun buat begini? Pasukan lain tak ada pun. Kenapa? JDTFC yang begitu banyak perbelanjaan mereka perlu buat, tak ada pun rasuah. Tak ada. Selangor, Sabah, lain-lain pasukan, tak ada pun rasuah. Jadi janganlah, kesian. Nanti semua orang sedih. Jadi Sanusi kata, bila pasukan sudah diswastakan, KFA mampu tarik nafas lega. Sedikit tapi masih beri komitmen untuk terus bayar hutang kepada pemiutang, katanya, seperti dipetik oleh BH. Sehubungan itu, pemimpin PAS itu akan membongkar plot sebenar yang berlaku dalam berbagai isu, termasuk penahanan Reman, Ketua Pegawai Eksekutif CEO KFA, yang membabitkan isu rasuah 6 juta. Bukan cari plot dia, Sanusi. Yang amat berhormat Menteri Besar Kedah Sanusi Maknor, jangan cari plot sebenar, tapi cari kenapa ada jadi rasuah. Betulkah ada rasuah? Itu yang dicari. Kalau ada rasuah, ambil tindakan. Itu yang betul. Bukan perbetulkan yang salah. Kalau itulah maksud dia, tapi saya rasa bukan itu maksud dia lah. Sanusi mendakwa keadaan yang berlaku pada masa ini adalah kezaliman pihak tertentu yang menggunakan agensi kerajaan untuk tujuan politik dan kepuasan pribadi. Tak adalah, memang itu tugas mereka, kerja. Malah dia menegaskan bahwa individu yang ditahan SPRM terbabit bukan orang kaya, sebaliknya hidup dalam kesempitan. Jelasnya KFA sedang sejak ditumbuhkan, membiayai pasukan bola sepak dan kegiatannya melalui derma serta sumbangan, kerana ia bukan syarikat perniagaan berdasarkan keuntungan. Dalam masa sama, dia juga mengakui KFA memang ada menerima sumbangan, tetapi tidak bersubahat melakukan rasuah, kerana persatuan itu tidak mempunyai akses kepada projek yang memerlukan kelulusan kerajaan persekutuan. Semalam, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menahan reman CEO KFA, Zulkifli Cik Harun, dan 3 individu termasuk 2 perunding berusia 40 hingga 60 tahun bagi membantu siasatan kes minta dan menerima rasuah bernilai 6 juta. Wang rasuah itu dipercayai sebagai balasan bagi membantu seorang pemilik syarikat mendapatkan tender projek pembinaan Blitar Lumbang dan projek mengurus, mengoperasi serta menyelenggara 5 loji tampungan air di Kedah. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ada satu artikel, ini betul membuat telinga Hadi Awang, telinga Tuan Ibrahim Tuan, telinga Taqiyuddin Hasan, telinga Sanusi memang pasti berdarah lah mendengar ini pasti. Tajuk dia tahu apa? Ini dari Harapan Daily nih, 6 Januari. Tajuk dia, Ustaz PAS jadi ulama, siapa yang lantik?
Ustadz pas jadi ulama. Persoalannya siapa yang lantik? Ingat ada penceramah daripada PAS yang telah ditarik balik dia punya tauliah. Itu tak ada kena-mengena dengan inilah. Tapi soalan dia, siapa yang lantik? Ustadz PAS jadi ulama. Soalan dia, siapa yang lantik? Ulama diangkat kerana tahap ilmu yang sangat tinggi, bukanlah sebab populer. Sekadar mengajar fardu ain tidak dinafikan itu penting, atau motivasi agama serta mempunyai pengikut dan pendengar yang ramai belum boleh jadi ulama mengikut standard sebenar tradisi keilmuan Islam. Yang lebih bahaya, kini tren ustadz selebriti semakin meluas. Penceramah yang pandai buat lawak, yang tarik perhatian, atau mampu kutip banyak derma cepat diangkat sebagai ulama. Orang awam atau netizen yang mempunyai tahap ilmu, cetek atau pentakzub parti politik bukan pihak yang layak untuk endorse seseorang itu sebagai ulama. Pengiktirafan itu diberi oleh ulama dan sarjana lain yang pakar dalam bidang dan diiktiraf sumbangan mereka, keilmuan mereka bukanlah kerana populer sebab selebriti atau ahli politik. Sebagian ilmuwan buat kajian dan menulis tesis dan karya-karya penting dan dicabar tulisan dan kajian mereka oleh pakar-pakar lain. Tetapi mereka tidak pula gelojoh memakai status ulama. Punca lambakan ulama jadi-jadian ini hanya hari ini kerana PAS menjadikannya alat untuk menarik sokongan orang awam yang beragama. Maka ditubuh Dewan Ulama dan dikumpul individu yang tidak ulama untuk dijenamakan sebagai ulama. Mereka hebat dan gelojoh apabila petik nas untuk serang lawan politik. Tetapi apabila diteliti hasil tulisan atau perbahasan mengikut disiplin ilmu, kualitinya sangat teruk dan bias. Bacalah tulisan Tuan Guru ahli Parlimen Jasin, kamu akan geleng kepala. Tapi itulah net ketua Dewan Ulama PAS. Ketuanya, apa karya yang dibuat? Tidak layak dianggap karya ulama walaupun dibaca oleh graduan universiti biasa, bidang agama yang biasa dengan tesis, teliti tesis dan karya-karya besar ulama yang sebenar seluruh dunia. Malah ada yang berumur ratusan tahun. Kalau ada pun buku yang ditulis oleh ulama PAS, tidak jadi rujukan penting para sejarah. Hanya sekadar bacaan umum, orang awam atau pengikut parti yang taksub. Ulama sebenar, karya mereka dirujuk, dicabar, dibahas, dikembangkan oleh ulama lain dan bertahan ratusan tahun. Itulah ulama sebenar pewaris Nabi. Ditulis oleh siapa yang penulisnya ini? Ahmad Mursyid. Diterbitkan di Harapan Daily Januari 6, 2024. Saya hanya bacakan, Anda boleh tengok di sana, Anda boleh respon di sana. Saya pikir Anda boleh komen di sana kalau ada tempat komen lah. Saya hanya bacakan. Betul juga soalan dia, siapa yang lantik? Saya sangat hormat dengan ulama-ulama. Sangat hormat, sangat respect kerana mereka ini berilmu. Mereka inilah yang akan menjadi pendukung, pewaris kepada mempertahankan ilmu. Mereka tidak perlu untuk famous pun. Malah banyak ulama yang bagus-bagus di Malaysia ini tidak pun terkenal. Sebab mereka tak mau pun jadi selebriti. Tak payah jadi popular. Jadi harap-harap ini diambil penting oleh seluruh Malaysia, terutamanya mereka yang bergelar ulama sebenar, yang telah diberikan pengiktirafan, telah diendos sebagai ulama, supaya tidak ada kebanjiran ulama jadi-jadian. Denyut nadi suara rakyat Malaysia ini. Bye-bye.